Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah, kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berhimpun. Bagi saya ni buat pertama kalilah pada malam ni untuk sama-sama kita mula membaca sebuah kitab ataupun risalah yang bertajuk Pati Munyatil Musalli. Jadi saya ni duduk dekat Pau Cina lah, pekan Pau lah. Saya pun tak tahu nak kata Pau apa, Pau Cina lah mudah kata. Jadi duduk sewa dekat situ. Saya ingat dekat 4 tahun lah saya duduk dekat Pau tu. Jadi mai baca kitab kat sini ni dekat sangat lah. Itu yang boleh mai naik motor lah. Jadi asal saya ni mengaji dekat Pondok Gajah Teriak. Lepas tu saya masih lagi mengaji, tapi bolang lah daripada polis ni duk pergi mengaji dekat Kedah. Jadi saya tak mengaji jauh lah, tak ada naik kapal terbang ke, kuk pergi timur tengah ke, tak. Mengaji memang mengaji hak tu lah tempat saya mengaji, nah, Jitra tu. Hak tu kira dekat lah, tak jauh mana. Jadi malam ni insya-Allah kita, saya tak payah perkenal sangat kot. Saya pun nak perkenal banyak sangat pun tak tahu apa yang layak untuk cerita. Tak tahu benda apa yang patut dicerita lah. Jadi saya ni duk mengajak sikit-sikit gitulah dekat surau-surau belah polis apa, masjid dah tak boleh masuk. Cara tak sama, jadi kita mengajak surau-surau, markah-markah macam itulah. Jadi saya banyak menumpukan baca kitab daripada ceramah. Jadi nak suruh ceramah tu tak pandai sangat lah. Takat baca kitab tu boleh gagah lah, boleh tolong baca kitab. Jadi kita tengok kitab ni. Terus kita pergi ke kitab lah. Tengok terus muka surat 1. 1 tu dia belah atas tu dia tulis nombor 1. Kita cari muka tang mana. Jadi kita tengok dulu, kita malam ni berkenalan dululah dengan kitab. Kita tengok mukadimah sikit, apa musannif nak bagi tahu ni. Jadi tengok dia kata Pati Munyatil Musalli. Pati ni kita kata isi, intipati, ataupun boleh kita kata rumusan, ringkasan bagi Munyatil Musalli. Jadi kitab Munyatul Musalli, kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani. Kitab tu masyhur. Mana-mana tempat pun boleh kita kata orang baca lah kitab tu. Cuma polis ni tak tahulah. Tapi kalau Kedah tu
Kelantan ke, kitab Munyatul Musalli ni memang masyhur sungguh. Kitab Syekh Daud Al-Fatani, kitab Jawi lama. Saya biasa baca dulu dekat kampung saya, Sungai Baru Taji tu. Pengajian waktu tu dalam sebulan cuti sehari. Maksud dia tiap-tiap hari Senin. Lepas tu sebulan cuti sehari baca Munyatul Musalli betul lah. Bukan parti ni. Nah, lebih kurang dekat-dekat 5 tahun baru nak habis. Baru nak habis kitab tu. Ni kalau kita baca betul-betul Musalli tu sebulan sekali, kira kita habis dululah pada kitab tu. Takut itulah. Jadi sebab tu kita pilih parti ni, dia bukannya, saya tengok-tengok ni, dia parti Munyatul Musalli ni dia lebih mudah bahasa kalau nak dibandingkan dengan Munyatul Musalli. Lepas tu isi-isi Munyatul Musalli tu ada dalam ni. Cuma dia permudahkan sikit. Bahasa Syekh Daud Al-Fatani ni dia agak susah lah, bahasa lama sungguh. Jadi kita nak kena tengok, ibarat dia perhati sungguh-sungguh baru kita nak boleh faham. Kadang-kadang tak faham terus, kena panggil guru suruh hurai. Jadi sebab tu kita pilih kitab ni, dia agak mudah sikit lah bahasa. Mudah sikit. Jadi hak ni parti Munyatil Musalli. Munyatil ni, munyah maksud dia cita-cita bagi orang yang sembahyang. Musalli ni orang yang sembahyang. Munyatil Musalli disusun oleh qalam, oleh pena, oleh pen Al-Haj ni Abdullah Ahmad Al-Jambuwi. Al-Jambuwi, jambu yang dinisbahkan kepada jambu. Jambuwi ni yang dinisbahkan kepada jambu, dia satu daerah di Fatani, Jambu. Dia ada ni kalau biasa pi Fatani tu, saya pun tak biasa duduk lah sana, cuma pi ziarah tu biasa. Dia ada satu tempat namanya Jambu. Jadi nama pengarang kitab kita ni Haji Ni Abdullah Ahmad Al-Jambuwi. Al-Jambuwi. Haji Ni Abdullah ni dia mula mengaji di Fatani, lepas tu sambung di Pondok Kelantan dulu ni. Mengaji di Kelantan 15 tahun. Lepas tu naik pergi Mekah, sambung kat sana 14 tahun. Lepas tu balik buka madrasah dekat Jala belah Thailand lah. Belah Thailand lah. Jadi orang dulu dia memang macam tu, dia mengaji tu pondok kot ni, lepas tu dia akan pergi sambung di Mekah. Dia macam jadi macam syarat dah kot nak jadi tok guru ni, dia kena pergi duduk Mekah. Duduk Mekah, lepas tu balik baru buka pondok. Dia memang adat orang dululah. Tapi lah Mekah orang tak jadi macam dululah. Macam lah ni tempat yang ilmu, mungkin Mesir, Yaman, macam itulah. Jordan ke. Jadi puas hatilah dia mengaji lama sungguh. Bukan sat-sat. Kelantan 15 tahun, Mekah 14 tahun. Dekat 30 tahun. Boleh fikir, tengoklah alim tera mana tu. Bukan mengaji 4 tahun dapat CJ balik, tak. Hak ni mengaji lama sungguh. Lama sungguh. Lepas tu dia kata Darul Ulum. Darul Ulum ni nama dia punya madrasah dia, Nibong Baharu Jala. Ni nama tempat depa lah. Nibong Baharu Jala, Siam. Dia kata apa maksudnya? Maksud parti Munyatil Musalli tu, maksud dia ialah musalli. Maksud dia ialah musalli. Maksud dia musalli ni dengan makna isi kandungan daripada musalli. Memang kitab ni nanti kita akan tengok, dia memang dia akan ambil isi kandungan Munyatul Musalli betul. Dia susun pun susun ikut susunan Munyatul Musalli, cuma dia mudahkan bahasa, lepas tu dia ada tambah-tambah. Dia ada tambah sikit lah.
Sehari dia akan habaq apa yang dia tambah tu. Cuma Muniyatul Musalli, kalau kita mengaji kitab Muniyatul Musalli, dia akan kampuh dengan satu kitab tentang raja ataupun sultan, tentang kepimpinan tengah-tengah tu. Lepas tu hujung tu dia akan selit pula dengan masalah masbuk dan juga muafiq. Tu Muniyatul Musalli. Tapi kitab ni kalau tengok-tengok tu dia hanya betul-betul Muniyatul Musalli saja. Muniyatul Musalli yang depan tu. Dia kata apa? Jadi isi kandungan dia daripada musalli, tetapi mudah. Mudah. Ni lebih mudah lah. Lebih mudah daripada musalli. Tidak sangat berkehendak, tadah. Tu tadah tu. Tolong perbetul tu. Dia tulis apa? Takdah. Orang tak ada ni. Tadah. Tadah. Tu belakang tu dengan ha. Tolong perbetul ni cop lah. Masalah cop biasalah. Dia tidak sangat berkehendak, tadah. Apa tadah? Tadah ni maksudnya renung ibarat, fikir ibarat, fikir cakapan tu tak payah. Kalau musalli kita nak kena fikir dia punya cakapan Syekh Daud tu macam mana, kita nak faham apa yang Syekh Daud cakap tu, nak kena fikir sikit. Susah. Tapi kitab dia buat ni, Pati Muniyatul Musalli ni, tak payah kita nak fikir teruk-teruk. Kalau kita baca selapis tu, kita dah nampak lah. Maksudnya, tapi dia taklah moden sangat. Dan dia taklah lama sangat dia punya gaya bahasa tu. Jadi dia lebih mudah lah. Lebih mudah untuk kita faham. Cuma kalau nak kira keberkatan tu, mungkin Muniyatul Musalli lebih berkat lah. Tapi kitab ni pun nak kata tak ada berkat, sampai keluar orang baca. Pati Muniyatul Musalli ni kata-kata orang baca. Tok guru saya Baba Khairul Anwar pun biasa sekali tu dia baca, dia pun ada baca dekat Masjid Binjai tu, adalah sekali dua kot saya pergi. Dengar dia baca ni Pati Muniyatul Musalli. Dia sendiri pun baca. Jadi banyak orang baca. Walaupun tak baca Musalli terus, baca Pati Muniyatul Musalli. Dia kata patut benar bagi orang-orang tua, lelaki perempuan. Orang tua ni maksudnya orang tua laki dan perempuan ni yang tak mampu belajar pondok. Kotlah tak ada nak masuk pondok, tak ada masa nak masuk pondok, patut sangatlah. Maksudnya patut sangatlah ada kitab ni dan mengaji kitab ni. Ni laki perempuan serupa, ni samalah. Ni sama ada lelaki atau perempuan, tak kira lah. Laki ke perempuan sama saja. Patut benarlah ada kitab ni dan mengaji kitab ni. Bagus benar bagi orang-orang pondok. Untuk orang pondok pun bagus juga. Orang-orang pondok kat sini maksudnya orang-orang yang mula belajar pondok. Orang yang mula mengaji pondok ni, bagus juga dia dapatkan kitab ni dan mengaji kitab ni. Terus kepada budak-budak. Terus kepada budak-budak ni sampai kepada budak-budak. Budak-budak ni maksudnya budak-budak yang baru belajar agama. Elok sangatlah budak-budak baru mengaji agama tu. Dia kata mengaji kitab Pati Muniyatul Musalli ni. Lepas tu dia kata dalam ini ada sedikit tambah rahsia dan hikmah. Rahsia dan hikmah menyembah Tuhan, menyembah tu dengan sembahyang. Jadi dalam kitab ni, dalam Pati Muniyatul Musalli ni, dia ada tambah sikit. Apa rahsia ataupun apa hikmah kita sembah Tuhan ni dengan sembahyang tu. Nanti kita akan tengoklah apa rahsia dia. Hikmah ni apa dia? Hikmah ni maksudnya kebijaksanaan Tuhan mensyariatkan sesuatu hukum ataupun sesuatu perkara tu. Jadi apa kebijaksanaan Tuhan mensyariatkan sembahyang? Orang yang dibagi futuh pembukaan untuk faham benda ni, maka dia akan nampak hikmah tu. Kalau orang tak nampak jugalah. Tapi kita akan ikut nanti, kita akan baca hak orang nampak. Kita sendiri kalau duduk saja tak nampak.
Jadi kita baca hak orang-orang yang Tuhan bagi pembukaan kat depa ni, nampak hikmah sembahyang tu. Sebab apa sujud, sebab apa rokok, sebab apa duduk antara dua sujud. Jadi dia ada ceritalah rahsia-rahsia dan juga hikmah sembahyang dalam ni. Kitab ni duk baca Muniatul Musalli tu, dia taklah pekah sangat. Dia ada tempat pekah dia ada. Nah, kita akan terang tempat pekah dia. Tapi dia pekah dia taklah detail mana. Cuma dia lebih kepada hikmah semayang tu lah. Hikmah semayang. Maksud dia bawa sembahyang ni, sembahyang orang-orang yang arif, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Macam mana mereka sembahyang. Nanti kita boleh tengoklah. Sebab tu nanti dia akan cerita bab khusyuk, khudu', apa semua tu dia akan bincang dalam kitab ni. Nak kata pekah, memang ada tempat pekah dia. Dan kalau kita tengok musalli tu, tak banyak mana pekah dia ada lah juga, sikit-sikit tu. Bolehlah abang kita nak tahu hukum tu. Lepas tu hak lain tu kebanyakan hikmah. Hikmah. Dia lebih menekan tentang khusyuk macam itulah. Bab sembahyang orang yang dekat dengan Tuhan tu. Bermakna tiap-tiap amalan, tiap-tiap amalan sembahyang, badal pada kata tiap-tiap tu, tiap-tiap amalan tu qauli dan fi'li. Qauli ni yang bangsa perkataan, yang jenis perkataan. Jadi dalam sembahyang dia ada yang jenis perkataan. Qauli kalau kita kira rukun, dia ada 5 rukun qauli. Adapun fi'li, hak lebih pada 5 tu lah. Hak lebih pada 5 tu orang panggil fi'li. Hak lebih pada 5 tu berapa? Semua rukun sembahyang 13. Tolak 5, maksud dia ada 8 lagi tu fi'li. Fi'li ni yang bangsa perbuatan. Jadi dia ada rukun qauli. Qauli ni macam baca Fatihah, tahiyat, bagi salam, takbir, takbiratul ihram tu lah. Nanti kita akan bahaslah. Cuma dia nak abang kata, dia bukan mesti tang rukun tu. Dia ada saja qauli yang sunat, macam doa iftitah, doa kunut. Jadi apa hikmah doa iftitah tu? Dia ada bincang benda-benda yang macam tu. Apa rahsia dia? Doa iftitah tu. Kunut. Kunut nanti kita tengoklah. Paling dia tak baca kunut. Senanglah, tak tahu rahsia pun tak apa, kunut tak ada. Itu masjid lah, masjid tak baca. Kalau surau tu tak lah, kalau surau selalu saya duduk pergi tu dah baca lah kunut kan. Kalau masjid senanglah, tak payah baca kunut dah. Adalah rahsianya, adalah rahsianya. Jadi dia kata tiap-tiap amalan tu, tiap-tiap amalan sembahyang ni qauli dan fi'li tu adalah rahsianya, rahsia tiap-tiap amalan sembahyang tu. Dia ada rahsia dia. Pasal apa macam ni, pasal apa macam nu, pasal apa angkat tangan. Jadi dia ada rahsia dia, nanti kita tengok. Huququt tab'i. Hak bermula hak tabak ni cak lah. Hak nak cak tu mahfudhatun, ialah terpelihara lil muallifi, bagi muallif, bagi pengarang. Maksud dia nak cak kitab ni kena dapat izin daripada pengarang. Tapi pengarang tak ada lah. Pengarang tak ada lah. Tak apalah, kita belilah. Ni semua ni geng-geng dapat izin lah. Habis hang tu. Okey. Kita tengok sikit. Kita tengok sikit nombor 2 ni, muka surat nombor 2. Kita baca sepintas lalulah, sebab kita nak tahu kitab ni. Kita kenal dah musannaf sabar sikit, lepas tu kita nak tahu sikit kitab ni, nak bagi semangat kita ni mengaji. Kita sampai tak kenal siapa karang kitab ni, bincang apa pun tak tahu. Jadi macam mana kita nak semangat mengaji? Lah kali mailah mukadimah tu, lepas tu habis mukadimah dia tuang tu. Nak khatam dia mai pula. Tu. Buka kitab baru dia sampai pula tu.
Jadi dia kena korang-korang dia tahulah kitab ni nak cerita tentang apa. Nah, siapa yang karang dia? Nah, Jadi tengok dia kata apa, para alim ulama yang telah mentasheh akan pati muniyatil musalli. Nah, mentasheh ni maksud dia mengatakan betul dengan murad ulama. Tu mentasheh. Mengatakan betul dengan murad ulama. Murad ni yang dikehendaki ulama. Jadi ada ulama-ulama yang sebut kata pati muniyatul musalli ni betul dengan apa yang dikehendaki oleh ulama. Nah, macam ni lah. Ni tawaduk musannaf kita. Walaupun dia mengaji lama tok guru ulama dah, tetap karang kita pi tunjuk dekat ulama-ulama lain untuk tashihkan kitab dia. Nampak tak? Nombor satu, ulama yang mentasihih tu Al-Fadhil Tuan Haji Abdul Qadir Sena. Tu baca elok tu. Lagi baca senadat pula ni. Dia tang Sena tu. Sena nak tu ambung. Tu. Nak tak tahulah kampung depa lah nama nak tu. Kan nak pokok getah tu. Sena lepas Sena tu patut dia jarak. Nak tu ambung. Nak tu ambung jalan. Tu orang yang pertama yang mentashihkan kitab dia Tuan Guru mana? Haji Abdul Qadir Sena. Nombor 2 Al-Fadhil Tuan Haji Ahmad Misri, Mudir Nahdlatul Ulum. Nahdlatul Ulum lah ni dikatakan dah jadi sekolah agama lah. Nahdlatul Ulum ni dekat mana? Jala juga. Tempat musannaf jugalah. Semua dia boleh kata jala lah. Ada juga ulama fatani yang mentasihih tu. Nombor 3 Al-Fadhil Al-Haj Awan. Awan ni boleh jadi awang, boleh jadilah. Semua depa petani kalau buh awang pun tinggal awal tu lah. Awal. Kadang pening juga kalau nak padang, padam, padan. Sebut sama. Padai. Padai itulah padang. Padang boleh jadi padai. Padam, lampu padam. Padai juga. Padai. Padan patut. Padan. Padan. Padai juga. Padai semua. Padai lah. Ada apa Tok Guru Ridauddin tu dia cerita dia duduk pondok petani tu. Dia duduk pondok petani tu hari tu elektrik putih lah, blackout. Lepas tu Tok Guru lalu kot pondok. Tok Guru kata dia pakat senyap habis. Dia ingat Tok Guru kata diam lah. Dia bukan dia tu. Dia bukan nak diam tu. Dian lilin. Dian. Dia minta dian. Tok Guru minta dian lah. Bunyi dia boleh jadi diam. Boleh jadi dian. Dian tu boleh jadi. Kena dia tu. Semua pakat senyap dia tahu. Rupanya Tok Guru nak lilin. Nak lilin. Tapi bunyi dia. Dia Mudir Nahdlatul Ulum jalan. Awan. Al-Haj Awan Abdullah Guru Curuwak. Tu baca dia lah. Curuwak. Cak Irung Naratiwas. Naratiwas ni Naratiwat lah. Cak Irung Naratiwat. Curuwak. Payah nak baca. Curuwak. Cak Irung Naratiwat. Nombor 4 Tok Guru yang mentashih juga kitab dia Al-Fadhil Al-Haji Harun, Mudir Madrasah Ma'had Al-Ba'that Ad-Diniyah Jala. Ni pun Jala juga. Ni mudi belakang Tok Guru belakang lah yang tashih ni. Takkan bagi orang biasa tashih. Dia pun Tok Guru, takkan dia nak bagi orang biasa. Mestilah hak tashih pun Tok Guru lah yang nak tashih tu. Nombor 5 Al-Fadhil Al-Haj Abdul Muttalib Ramli, bekas muraqib Madrasah Saulatiyah bi Makkatil Mukarramah. Jadi
Al-Haj Abdul Muttalib Ramli, bekas muraqib. Muraqib ni maksud dia pegawai. Pegawai mana? Madrasah Sekolah Saulatiyah. Ni dulu dia dekat Mekah, dia ada Madrasah Saulatiyah, yang mana tok-tok guru kita ramai juga yang pi masuk mengaji sana. Di antaranya Tok Guru Haji Saleh Sik. Ni pun mengaji Madrasah Saulatiyah. Nah, Mekah Al-Mukarramah. Nama 6, Al-Fadil Al-Haj Ismail Semela. Nah, Ismail Semela ni digelar sebagai Pak Dae Semela. Bukan Pak Dae Mekah yang karang kitab Tauhid Bakurah tu tak. Ni Pak Dae Semela ni pondok lama dekat Fatani. Guru pondok Semela Fatani. Nah, guru pondok Semela Fatani. Ni Pak Dae Semela. Dulu banyaklah pondok lah ni pun banyak lagi Fatani. Polis kita ada satu pondok Katung. Tang tu. Dekat Pau sungguh. Dekat Pau. Tu saya pilih duduk dekat Pau ni, apa-apa boleh happy kat Tok Guru. Tu yang main duduk kat ni. Boleh. Tak ada, tak lain tak ada pondok. Boleh. Ni tu Ustaz Zairani tu, ada seorang ustaz ni, dia baru nak duk buka Ulu Pau. Tak tahu buka dah lagi lah ni. Asal macam buka dah jalan dah. Tu pun zawiyah pondok jugalah. Lain tu banyaknya tahfiz. Tahfiz banyaklah. Tahfiz dia lain, dia tak sama dengan pondok. Tahfiz dia hafaz Quran. Pondok dia menumpukan kitab. Dia tahfiz ni pandai bercakap, pandai cari duit, boleh buka. Gitu. Lepas tu kena hafal Quran samalah sikit-sikit tak. Singgah tu duk tengok guru tahfiz ni mudir bukan hafal Quran habis pun. Tak sungguh betul. Tak hafal Quran habis pun, tapi dia pandai ceramah. Dia pandai cari duit, dia pandai kecek duit, dia boleh buka tahfiz. Tapi pondok tak boleh. Pondok dia kena mahir banyak ilmu. Nahu nak kena reti, sarah nak kena reti, balarah nak kena reti, mantik nak kena reti, makulat nak kena reti, usul fiqh, usul tafsir, mustalah hadis. Banyak yang dia nak kena himpun kat dia untuk dia buka pondok. Tu tak kira kitab fiqh lagi. Kitab fiqh pondok ni bukan kitab Jawi ni. Kitab Jawi adalah habuan orang kampung. Tapi kitab-kitab Arab, kitab-kitab besar tu, kitab Arab. Jadi nak kena betul-betul mahir ilmu, barulah boleh buka pondok. Sebab tu pondok payah tubuh. Tahfiz tak apa, ada duit boleh buka. Tak ada guru, panggil guru, bagi gaji. Gitu. Tapi kalau pondok tak boleh. Kalau bohong pun tak lama. Kalau orang buka pondok dalam keadaan dia bohong, kata tu pondok, memang dia akan naik nama dia pembohong. Gitu. Jadi dia pondok dia lain sikit, dia tak sama dengan tahfiz. Pasal orang dia ingat ni pondok dah lah tahfiz ni. Tak, bukan. Bukan lagi. Pondok dia lain. Saya dulu dia ingat sekolah biasalah. PP baru saya tahu, kata ni apa pondok. Betul mengaji kitab betul. Saya mengaji tu boleh kata kitab Arab belakang lah kita tak. Kitab Jawi ada sikit-sikit mengaji. Orang nak ingat pondok ni baca Buniyatul Musalli kitab Jawi kot. Biasa ilmu pondok. Pi duduk pondok dulu. Pi duduk pondok dulu. Nak tahu tengok pondok baca kitab apa, pi try tengok. Tok guru pondok baca kitab Arab tu tak jatuh baris. Baris semua ada. Faham tak? Tak ada mati-mati belakang tu tak ada. Habis tu. Jadi ni pondok Semela. Hujan lebat. Nombor 7, Al-Fadil Syekhuna Al-Haj Abdul Rahman Cengor Bulu Nak Tanjung. Gitu. Cengor Bulu Nak Tanjung. Al-Haj Abdul Rahman ni digelarkan sebagai Tok Dala.
Tok Dala Fatani, dia ni yang pengasas Pondok Dala. Ni Pondok Dala sampai Kelah dah. Sampai lah ni ada. Pondok Semela tak ada, tenggelam lah. Kalau Pondok Dala sampai Kelah ni, depa turun temurun. Kalau kita kata anak tok guru tak boleh jadi tok guru. Tok guru tangkap budak pondok hak pandai tu bagi nikah dengan anak perempuan dia. Hak ni jadi tok guru. Tu. Kadang anak tok guru ni dia payah juga nak jadi tok guru, ada bukan tak ada. Tapi kadang anak tok guru tapi tak menjadi. Sebab dia ilmu ni dia bukan macam ulang. Ulang ni tak apalah. Mak bisa, anak bisa. Tapi bab ilmu tok guru, pak tu tok guru, anak tak tentui. Sebab tu kadang tu tengok anak tok guru ni dia besar, bukan tok guru. Hak jadi Wahabi pun lah. Anak ulama besar, ulama kita, ahli sunnah, tapi jadi Wahabi. Ada yang macam tu. Jadi dia ilmu dia bukan jenis turun macam bisa ulang tu, tak ada. Dia kok mana pun kena mengaji. Kena mengaji ilmu ni, kena mengaji. Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya sahaja ilmu ni dengan ta'allum, dengan belajar. Kot tu. Habis. Jadi depa Pondok Dala macam tu lah. Dia turun temurun. Duk tengok menantu duk jagalah ni. Menantu. Kalau tok guru tak ada anak jadi tok guru, menantu dia akan ambil alih. Jaga sampai Kelah. Sampai Kelah kita kata memang hidup Pondok Dala tu. Baguslah kalau nak halusi ilmu pondok ni. Bolehlah kalau ada anak hak minat bagi mengaji pondok ni, hantar pi duk Dala Fatani tu. Hantar pi 10 tahun insya-Allah lah. Balik itu alim lah. Insya-Allah alim lah. Tapi dia kena duk mengaji sungguh lah. Tengok lagi dia kata nombor 8, Al-Fadil Al-Haj Wan Nik Gelung. Wan Nik Gelung, gelung mandi kerisik. Ni anak murid Tok Dala. Anak murid bagi Al-Haj Abdul Rahman tadi. Fatani. Jadi semua ni, semua dah tak ada dah. Dah meninggal semua dah. Tukang tasheh pun meninggal dah. Jadi hak tasheh kitab ni pun ulama-ulama yang hebat. Jadi kitab ni memang kitab yang muktabar lah. Kita kira gitulah, kitab yang muktabar sebab ulama-ulama yang muktabar yang mentashehkan kitab ni. Bukan orang biasa-biasa. Jadi dia kata beginilah sepatah penasihat kami, penasihat musannif. Wahai guru-guru ni, guru-guru agama. Ajarlah risalah ini dalam pondok-pondok atau sekolah-sekolah pada kelas permulaan. Kalau boleh guru agama, ajarlah kitab ni. Bacalah kitab ni dekat anak murid. Wahai Imam Khatib Bilal. Bu habis. Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal. Ajarlah risalah ini kepada makmum tuan. Ni. Ajarlah risalah ni kepada makmum tuan. Tok Imam, ajarlah dekat makmum. Bacalah kitab dekat makmum. Payah Tok Imam nak cari kitab ni zaman kita lah ni. Kalau dulu sungguh Tok Imam ni kitab Jawi tu memang dia boleh sungguh. Takat Muniatul Musalli tu boleh. Bukan kata Muniatul Musalli, Furu'ul Masail pun dia boleh. Tok Imam dulu. Tok Imam lah ni tambah belah kita ni polis ni, bukan nak kata lah. Bukan nak pandang lekeh, tapi memang lekeh. Tu. Memang lekeh. Dia asal mau ikut depa lah. Terus boleh jadi Tok Imam. Saya abang kampung saya tu ada Tok Imam, kata mainlah jadi Tok Imam. Saya ni kalau jadi Tok Imam, saya ada cara saya. Saya tak boleh kalau dia ikut cara-cara orang ni, saya tak mau. Saya abang tu Tok Imam tu pun betul je dengan kita pula dah. Kita tak ni lah abang terus terang lah. Saya ada cara saya. Kalau saya jadi Tok Imam, saya nak kena mengajak lah. Saya mengajak pun masjid saya mengajak. Kalau saya jadi Tok Imam, saya tiap-tiap pagi subuh saya buka kitab. Jadi ikut hampa tak boleh nak ikut cara kami kot. Tak boleh nak ikut, tak payahlah. Bagi orang hak mau ambil elang saja. Bagi depa. Kita bukan nak ni sebab
Nabi pun sebut ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua ni pengembala. Maksud dia kamu semua ni pemimpin. Dan kamu semua akan ditanya daripada perkara yang dipimpin kamu. Benda yang kamu pimpin tu, hak tu akan disoal. Jangan buat budak. Kita pimpin nak Korea tu, nanti kita nak kena tanya. Nak kena tanya. Hak paling buta perut sekali, imam duk Korea ni, pi jadi imam tu, belah-belah arau sampai dia tak kenal nak Korea. Hak tu paling teruk kali lah. Paling teruk. Kalau Kedah tak buat tu, Kedah kalau dia tahu kata imam luar Korea, dia akan pecat terus. Ni memang saya dengar daripada mulut guru saya sendiri. Ada satu berlaku dekat hutan kampung tu, imam tu luar Korea, pecat terus. Pecat terus. Sebab imam tak boleh duduk luar, dia kena duduk dalam Korea tu juga. Kita imam tau ni, orang kampung ni pi jadi imam tu belah batu dua, hantar pi jadi imam belah mata air. Lah kali haram tak kenal orang Korea tu. Subuh jarang nampak. Kena tu imam muda pula, subuh pakai bungkus terus. Bungkus terus. Nak ada kena pi jauh pula, berapa kali. Takkan nak larat, kena tak pasan tak ambil setahun lah. Pakai bungkus gitu. Kata terus lah. Macam tu. Tak patut sangat, tak patut. Patut imam kena orang yang duduk kawasan tu. Kena ni imam. Dia bagi kenal orang kampung tu. Tu. Jadi, tu wahai imam khatib Bilal, ajarlah risalah ini kepada makmum tuan. Wahai muslimin, muslimin orang Islam yang mampu mengajar lah, yang boleh mengajar ni, ajarlah risalah ini kepada anak-anak isteri tuan, supaya mereka sekalian kasih dan pandai pada mengerjakan sembahyang. Jadi ajaklah risalah ni dekat anak bini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu satu, pelihara olehmu akan diri kamu satu. Yang kedua, pelihara ahli kamu. Ahli kamu pun kena jaga. Patut kena tambah lagi, wahai toke-toke, ajaklah kuli-kuli kamu tu kitab ini. Patut kena tambah tu lagi. Toke kena ajak. Orang yang duduk bawah dia. Jangan duduk seronok jadi kaya saja, tapi kena ajak juga. Bab-bab fardhu ain kena ajak habis yang tu. Tengok dia kata muka surat 3. Ni kita baca sepintas lalulah. Sepintas lalu abang pengenalan malam ni. Lepas tu nanti kita main ni, insya-Allah kita akan masuk Munyatul Musalli muka surat 5 tu. Munyatul Musalli. Kat situ start lah. Mula Munyatul Musalli. Tengok dia kata bismillah ni muqaddimah bagi pengarang kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil khidmati di abna'i awtanina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia tak ada terjemah, kita terjemahlah sikit. Segala puji bagi Allah, alladzi yang hadana, yang menunjuk ia Allah akan kami, yang menunjuk oleh ia akan kami. Tunjuk mana? Lil khidmati, bagi ataupun untuk berkhidmat, membantu. Li abna'i awtanina, membantu akan anak-anak negeri kami. Awtan, tanah air, negeri lah, tanah air kami itu. Wassalatu wassalamu, dan selawat dan salam ala sayyidina. Nanti kita akan bincang selawat dan salam alhamdulillah ni dalam kitab Musalli nanti depan tu. Malam ni kita tak bincang ni. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Selawat dan salam di atas penghulu kami. Siapa penghulu kami? Badal dia Muhammad, Nabi Muhammad, ataupun penghulu kita lah. Penghulu kita ni siapa dia? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni Syamsil Huda, matahari pertunjuk.
matahari petunjuk. Ini orang panggil apa? Idhafat musyabbah bih kepada musyabbah. Idhafat musyabbah bih kepada musyabbah dengan makna matahari petunjuk ni dengan makna pertunjuk yang diserupakan dengan matahari. Nampak? Kata Nabi Muhammad ni ialah pertunjuk yang diserupakan dengan matahari. Nah, sama-sama tunjuklah. Sama-sama tunjuk jalan matahari, tunjuk jalan dekat orang. Kan waktu siang tengok kita nampak jalan. Pasal apa? Pasal ada matahari. Nah, ada cahaya. Dia tolong tunjuk. Wa ala alihi wa ashabihi nujumil huda. Wa ala atas dekat ala. Ni selawat dan salam tu ala alihi atas keluarganya. Wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya. Nujumil huda, bintang-bintang petunjuk. Wal iqtidai, dan ikutan. Nah, sahabat ni bintang-bintang, ni seperti bintang. Pada pihak dia tu jadi pertunjuk dan juga jadi ikutan. Gitu. Nah, sahabat ni seperti bintang. Apa seperti bintang? Nah, bintang kan dia boleh tunjuk jalan. Orang yang pandai ilmu nujum, ilmu bintang, dia sesat, dia tengok bintang, dia tahu arah dia nak pergi. Macam tu juga sahabat Nabi, mereka ni tolong tunjuk jalan dekat umat ni seperti mana bintang tolong tunjuk jalan. Gitu. Macam mana bintang tolong tunjuk jalan, macam itulah sahabat ni dia tolong tunjuk jalan kat kita. Nah, sebab tu Tuhan iktiraf depa ni kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kuntum khaira ummatin adalah sekalian kamu sahabat Nabi itu sebaik-baik umat. Nah, Tuhan iktiraf terus puak ni sahabat ni. Nah, sebaik-baik umat. Depa ni nak keluar kat umat ni untuk mengajak benda yang makruf dan meninggalkan benda yang melarangkan benda yang mungkar. Tu puak sahabat. Wal iqtida, dan juga ikutan. Habis hang tu. Ini nama. Ini nama ni maksudnya ini risalah yang bernama Patimuniyatul Musalli. Wahai para penuntut, belum saya hurai Patimuniyatil Musalli. Belum dengan makna sebelum. Sebelum saya hurai, sebelum saya menyusun Patimuniyatil Musalli, telah saya tulis syarah Muniyatil Musalli. Nah, sebelum pengarang kita ni, Al-Haji ni Abdullah Al-Jambui ni, dia karang kitab ni, sebelum tu dia ada buat satu syarah bagi kitab Muniyatul Musalli. Ambil kitab Muniyatul Musalli, buat syarah. Sebelum tu ada, saya tak ada lah syarah tu. Kena carilah. Lepas tu dia kata apa? Pada hikmah ni, pada menyatakan hikmah menyembah Tuhan yang maha tinggi. Ni tinggi darjat. Serta ni di samping itu telah diaku oleh guru-guru muktabar dalam jala. Kitab syarah bagi Muniyatul Musalli dia tu, tok-tok guru ni iktiraf. Tok-tok guru yang dok ada kat jala tu iktiraf kitab syarah Muniyatul Musalli dia tu. Nah, tok-tok guru iktiraf, maksudnya memang kitab tu memang kemah lah. Boleh pakai lah, boleh pakai. Dia dalam jala fatani. Tetapi walaupun macam tu, tebal jirimnya ni tebal bentuknya. Dia buat syarah tu tebal sangat. Memanglah kitab tu elok, bagus, ilmu banyak, tapi tebal sangat pula. Nah, tidak sesuai dengan budak-budak. Tak sesuai dengan budak-budak. Budak-budak ni maksudnya orang-orang yang baru belajar. Nah, dalam istilah ilmu orang panggil mubtadi. Nah, mubtadi, orang baru belajar tu budak-budak lah. Walaupun umur dia tu 80, tapi dia baru mengaji, maka ni budak-budak. Apa budak-budak mubtadi ni? Orang yang tak mampu nak mentaswir, nak menggambarkan masalah yang dibaca. Dia baca kitab, dia tak boleh nak gambar masalah. Hak ni mubtadi. Faham tak? Tu.
Dia baca kitab tu, dia pening lah, keluar ayat mata, tak faham. Hak ni mubtadi lah. Nah, mubtadi. Dia budak-budak baru belajar. Dan orang tua di desa, orang tua di kampung tak sesuai, dia kata tak sesuai sangat sebab kitab tu besar sangat. Tambah kuliah sebulan kali pakai habis gitu kan. Anak murid habis dulu pada kitab habis. Nampak? Jadi tak apa nak sesuai lah, dia kata kitab tu tak sesuai. Walaupun kitab tu diiktiraf oleh tok-tok guru, kitab tu memang dia susun tu cantik lah, huraian dia cantik, syarah dia cantik, tapi tak sesuai. Tak sesuai untuk orang kampung, tak sesuai. Kalau duk mengaji hari-hari dalam pondok tak apalah baca kitab tu. Kalau baca sebulan kali, tak sesuai sangatlah, jauh sangatlah. Kemudian sahabat saya, kawan saya yang sangat kasih, maksudnya yang sangat saya kasih akan dia. Itu. Yang sangat saya kasih akan dia. Sahabat saya ni minta tolong saya hurai semula ibarat. Ibarat ni apa dah? Cakapan, tuturan tu ibarat. Dia minta saya musannaf ni hurai semula ibarat, cakapan musalli, ibarat musalli tu, supaya mudah faham. Sebab musalli memang susah nak faham ibarat dia. Tak percaya beli balik baca seorang-seorang tengok. Nak tengok faham ke tak benda tu musalli. Tak boleh pi. Dia kena mengaji tu. Kena mengaji. Saya mengaji benda tu musalli tu. Hak tu yang saya mengaji. Benda tu musalli hak asal tu. Hak tu saya mengaji. Dan hak tu yang pernah mengajak khatam. Adapun parti ni, hak ni baru mula mengajak kat sini lah. Jadi kita tengok bahasa mudah. Dia pun ikut muniatul musalli betul lah. Cuma dia ubah bagi mudah bahasa, jadi tak ada masalah lah untuk baca. Kalau muniatul musalli tu kita boleh perlahan untuk bagi faham. Kalau parti ni insya-Allah kita cubalah. Cuba. Tang mana tak faham, payah sangat, kita langkau, payah apa? Kan payah baca-baca tak faham, langkau. Abang hantar nanti kita kira lain. Itu kan payah kan. Tang mana kita faham, kita hurai. Maka dicampak ke dalam hati saya, bersetuju dengan pintaan itu. Minta itulah. Jadi Tuhan campak dalam hati dia, Tuhan bagi ilham kat dia. Rasa elok jugalah kalau buat benda tu. Jadi dia pun setujulah dengan pintaan itu. Sebab apa? Kerana serata tempat ni, merata-rata tempat. Kitab yang berkat ini maksudnya kitab Muniatul Musalli tu. Kitab berkat tu, kitab Syekh Daud tu ada mengajar dan mengaji rata tempat. Napilah tak mana pun ada orang baca Muniatul Musalli, ada orang baca. Ada tempat ada orang baca. Jadi serata tempat dia kata ada orang mengajar dan mengaji. Di pondok-pondok juga. Pondok pun baca. Pondok kalau tak mengaji Muniatul Musalli ni asal macam tak payah habaq orang pondok lah. Habaq kata duk biasa ngaji kat kampung lah. Macam itulah. Macam nak mengaku orang pondok ni lekeh kena habaq. Kalau orang tanya Muniatul Musalli ngaji kena habaq ngaji. Ngaji. Kalau tak biasa ngaji habaq kata saya ni orang biasa duk luar kan duk dalam pondok. Jangan kurang pula. Sebab hak ni kitab yang famous sangat. Jadi pelik sangat kalau tak mengaji tu. Macam itulah kita kata pelik sangatlah. Walaupun pondok ni dia taklah tumpu kitab Jawi sepenuhnya, tapi merasa macam pelik pula tak mengaji Muniatul Musalli. Kalau kitab tauhid tu Faridatul Faraid, Faridah tak mengaji. Betul ke orang pondok ni? Tu kena tanya lagi. Jadi kitab tauhid Faridatul Faraid hak tu memang famous. Pondok mana Kelantan pun famous benda tu. Sampai orang kata apa, kalau hang tak mengaji Faridah tak ada mengaku pondok. Dah tak mengaku pondok. Gitu. Faridah pun pengarang kitab kita ada buat parti dia bagi mudah Faridatul Faraid tu. Dia ada parti bagi Faridatul Faraid. Ni parti Muniatul Musalli. Jadi dia kata kitab yang berkat ni ada orang mengaji di pondok-pondok juga, di kampung-kampung. Tetapi mereka menyangut-nyangut. Ni pakak-pakak berkata tu
Menyangut-nyangut ni pakak-pakak berkata menyahut-nyahut. Menyahut dia asal kot tu. Tapi jadi menyangut dia tak tahulah bahasa depa kagena. Tapi dia asal menyahut. Ataupun kita ni kalau bahasa kita sedap kata mongut. Tu. Pakak-pakak duk mongut. Pakak-pakak duk katalah musalli ini payah. Pakak duk kata musalli ni susah. Tolong sak buat kita buat parti bagi mudah sikit. Kami nak mengaji mudah sikit. Hak ustaz pun nak baca mudah sikit. Tidak letih nak hurai ibarat lagi, nak omal masalah lagi. Korang-korang kalau ibarat mudah faham, masalah kita buat mal pun dia taklah berat sangat. Ni kita nak kutip masalah buat mal lagi, lepas tu nak kena hurai ibarat lagi, letihlah. Gitu. Dengan itu ni, dengan sebab itu kalam saya pun menulis. Dengan sebab itu, dengan sebab dicampak ke dalam hati saya tu, dengan sebab itu, dengan sebab dicampak tu, kalam saya, pen saya, gitu. Pen saya pun menulis. Ni dia cakap bahasa Balarah ni, bukan takkan pen bergerak sendiri. Orang bagi majah mursal ni. Kalam saya pun menulis. Mengikut bagaimana susunan musalli. Dia ikut susunan musalli betul. Kitab Muniatul Musalli betul. Hak macam mana Muniatul Musalli susun, macam itulah dia akan susun. Perbahasan tu macam itulah. Yang asal susunannya susunan musalli yang asal. Pada mengikut tu pada mendahulu dan kemudian awal-awal macam mana musalli, lepas tu kemudian macam mana, selepas tu macam mana, dia akan ikut susunan tu. Dan setengah-setengah ibaratnya musalli yang terang juga saya ikutkan. Saya ikutkan ni maksudnya saya susunkan juga. Kot tu. Jadi hak mana yang musalli pun, bukan semua cakapan dalam musalli tu susah. Ada tempat yang senang. Hak senang tu dia buat main juga. Kot tu. Nak abang kata bukan dia ambil hak tempat susah saja, letak dalam kitab dia nak bagi mudah. Bukan tu. Hak mudah pun dia ambil dalam kitab dia juga. Macam itulah. Hak mudah dia ambil juga buh. Tetapi walaupun macam tu, tetapi parti ini mudah, ni lebih mudah lagi daripada musalli. Apa mudah? Tafsir mudah tu tidak sangat berkehendak, tidak sangat berhajat kepada tadah. Tadah tadi ya. Tu kata tadah ni bukan tak ada, bukan tu. Tadah, apa tadah? Renung ibarat. Tak payah nak renung, nak fikir ibarat sangat. Jadi tak berhajat sangat nak tadah. Nak renung ibarat. Habis hang tu. Patut benar bagi orang tua-tua, lelaki, perempuan, serupa, samalah, lelaki perempuan ni sama. Patut benarlah ada kitab musalli ni, parti musalli ni. Bagus benar bagi orang pondok-pondok, terus kepada budak-budak. Bagus benar bagi orang pondok-pondok, berhenti yang tu. Bagus benar bagi orang pondok-pondok. Untuk orang pondok pun bagus parti Muniatul Musalli ni. Terus kepada budak-budak ni, orang baru mengaji. Terus kepada budak-budak pun elok juga. Cara baharu susunan parti ini. Cara baru dia kata. Hak dia susun ni cara baru. Pertengahan cara ibaratnya, ibarat parti ini. Pertengahan ni maksudnya taklah susah sangat dan taklah senang sangat. Susah sangat pun tak, senang sangat pun tak. Kalau senang tak payah mengaji. Baca sendiri dah senang sangat. Nak beli baca sendiri lah. Jadi kita tu dia kata pertengahan. Susah sangat pun orang takut orang meluat kat mengaji. Senang sangat pun orang kata dah senang, duduk rumah baca sendiri ya. Pergi ngaji apa senang. Jadi buat tengah-tengah lah abang nak mengaji. Nampak? Tu. Kitab Rumi lah kita gitulah, kitab Rumi hak moden-moden senang-senang ni selalunya orang baca ke sekali, lepas tu nak ulang balik tu, Allah hilang mood dah nak ulang. Jadi gitu.
Jadi gitu. Tapi kalau kitab musalli, Allah, susah kitab musalli. Tapi bila kita dah baca dah, orang minta tempat lain pula untuk baca Muniyatul Musalli, kita semangat nak baca tu. Kita puas, berasa puas sungguh baca musalli tu. Tu kitab ulama dulu, dia berkat sampai tak tahu. Tapi kitab Hadlah ni walaupun tebal tu Rumi, kita baca semintas lalu apa dah habis khatam dah. Kadang orang minta ulang, saya tak boleh lah. Kalau saya ulang kali kedua pasal saya muntah hijau dah. Saya tak boleh nak pi. Saya tak boleh nak pi dah nak ulang tu. Tak boleh nak pi. Jadi dia tak zauq dah lah. Ikut masing-masing lah. Setengah orang tu dia suka ulang kitab-kitab moden ni. Kitab Jawi kalau tak erti baca jangan baca. Hak ni pesan untuk ustaz-ustaz lah. Ustaz-ustaz yang tak erti kitab Jawi tu baca kitab Rumi lah. Kitab Rumi hak mudah. Hak ibarat dia tak usah. Pada duk bohong orang, baik kita mengajar hak mudah. Hak kita tak payah nak bohong orang. Abang tu siap. Saya biasa dengar orang baca kitab Jawi ni. Baca macam sahabat Cina. Prang. Dia kitab Jawi kalau baca gitu bohong lah. Lepas tu dia tutup kitab, dia ceramah. Pang. Dia masuk pi KL sat, lepas tu patah balik singgah RNR, lah habislah sejam. Lepas tu balik. Kitab abang lapik je. Nak pelapik takut orang kata dia tak baca kitab. Dia lapik lah nak bagi kata orang kata dia baca kitab. Dan kali kalau tak erti kitab Jawi, baca kitab Rumi, baca sungguh-sungguh. Kitab orang main nak mengaji. Bukan nak duduk dengar belakang tu je. Orang main nak mengaji, baca sungguh-sungguh lah. Ada hak baca kitab Jawi ni, bonti pun tak kena tempat. Bonti tak kena tempat. Bonti tak kena tempat, habis Jahanam. Tak faham pun lah, tak faham. Bila tak faham, dia ceramah kot lain. Tak masuk isu politik. Mama, nak ngundi. Bak ngundi. Tak payah cerita dalam Facebook nunggu. Mana tu? Tu. Ada satu tempat tu dia tak orang ustaz ni. Dia baca kitab ada banyak tu. Lepas tu dia kutip cerita bab politik. Habis ke tu masa. Yang jemaah duk lawan tengok. Ni benda tu ada dalam YouTube ni. Ustaz ni ambil cerita dalam YouTube bab politik, tapi cerita dekat la ilaha illallah. Cerita hak kita dululah. Cerita hak kita dulu, jangan lebih banyak sangat. Nak selit sikit-sikit tu lain lah. Ni sampai habis baca kitab 10 minit, 40 minit lagi politik. Letih ke tu, orang balik tengok YouTube. YouTube ada cerita benda tu. Habis tu lah. Habis lah kitab Jawi dia ada cara baca. Saya memang agak tak setuju lah hak jenis baca tak ikut cara tu. Tak kena ibarat baca. Jadi dia kata pertengahan cara ibarat. Jadi dia buat pertengahan saja. Kalau ada tersalah qalam, kalau ada tersalah tulisan, atau cok, kalau ke ada cok ni, kita dulu kan jenis cok. Itulah kalau ada salah cok, diharap membaiki, tolong perbaiklah. Kalau ada salah tu, membaiki tu dengan tidak cela kepada saya. Jangan duk cela kat musannif pula. Sambil duk perbaik, duk cela. Sambil duk perbaik, duk cela. Kacau. Bila nak berkat, ada hak tu. Dia baca kitab Syekh Daud lah, kitab Musalli ni, dia baca-baca dia tak faham. Ustaz tu dia baca-baca dia tak faham. Dia tak Syekh Daud ni kitab tak kena ni, pengarang kan tak kena. Pengarang tak kena terus. Dia yang tak faham, pengarang tak kena. Tak kena orang tu, tahun tu tak kena. Tak apa kita lajak terus. Tu dia. Dia balik malam tu mimpi Syekh Daud malam mimpi. Kena sebab tengah belakang. Jangan buat main Tok Wali. Kita Tok Wali jangan buat mereka jangan duk buat tak tahu halang Tak faham bab kata saya tak faham. Tahun ni saya tak faham, nanti saya habaq lain. Jujur dengan ilmu tak apa. Tak menjatuhkan maruah kita. Jadi dia doa kat kita ni Allah doa untuk dia dan juga kita lah pembaca kitab dia ni. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, iftah, bukalah olehmu
alaina di atas kami, futuhal arifin, akan segala pembukaan bagi orang-orang arif. Orang arif ni orang yang mengenal Allah secara khusus, tu orang panggil orang arif. Nak dah lah, nak habis kita nah. Jadi ni orang panggil orang arif, orang kenal Allah secara khusus. Tu dalam ilmu tasawuf lah tu. Wa faqihna fid din, dan hendak beri faham oleh kamu akan kami. Hendak beri faqih, hendak bagi faham lah. Hendak bagi faham oleh kamu akan kami. Fid din, di dalam agama. Minta musannaf minta doa supaya Allah Ta'ala buka kat kita ni kefahaman tentang agama. Sebab apa? Sebab tengok dalam satu hadis Nabi kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang Allah Ta'ala mayuridillah, siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendak akan kebaikan, mayuridillahu bihi khairan, akan kebaikan. Khairan tu khairan kasiran, kebaikan yang banyak. Yufaqihu fid din, nescaya memberi faham oleh Allah akan orang macam ni, akan agama. Tuhan kalau dia nak orang tu kebaikan, Tuhan akan bagi orang tu faham agama. Maka sebab tu kita kena minta bagi Tuhan, bagi kita ni faham agama. Bagi faham sungguh beragama ni. Wa ja'alna minal ulama'il amilin, dan hendak menjadi olehmu akan kami. Ij'alna, hendak menjadi. Wa ja'alna, hendak menjadi olehmu akan kami. Minal ulama, daripada ulama, al-amilin, yang beramal mereka itu. Habis hang tu. Pada sebelah Rabiul Tsani, Rabiul Akhir 1384, kira tengoklah. Ni kira sendirilah, berapa tahun saya pun tak nak kira. 1384. Lah 1444. Nak 1444. Ni 1384. Berapa tahun dah? 60 tahun, 60 tahun dah kita ni. Tua dekat nak seganda pada saya. Tua sungguh, 60 tahun dah kita. 60 tahun. Musalli lagi tua. Namun itu musalli lagi tua lah. Satu. Disusun oleh qalam Tuan Guru Haji Nik Abdullah Ahmad Al-Jambawi Al-Fatani, Khadimul Ilmi Darul Ulum, Nibung Baharu, Jala Thailand. Dan Kamakan ni bahasa Siam. Bahasa kita ahli jawatan kuasa. Kamakan ni ahli jawatan kuasa Islam Changwat Jala. Changwat ni wilayah Jala tu. Habis bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Minta maaf, minta ampun, minta maaf sebab saya lajak sikit masa tu sebab nak habis dia punya mukadimah ni. Ya. Muniatul Musalli nama kitab. Dia Muniatul Musalli ni nama kitab hak lama lagi pada ni lah. Cuma hak ni boleh kata rumusan daripada kitab Muniatul Musalli itu. Ngaji musalli ya? Ngaji dekat Palestin. Jadi kalau musalli itu hak Syekh Daud betul lah. Tu. Hak tu boleh saya nak baca boleh tapi takut lambat. Tu yang waktu lain pula. Tapi kalau hak ni pun sebenarnya isi musalli ada dalam ni. Bahkan dia tambah lagi. Tidak silap lambat pada musalli. Saya tak berani janjilah, tapi insya-Allah lah kita tak apa, kita tak khatam, tak apa. Yang penting kita faham, kita boleh ilmu. Ada apa soalan nak tanya? Kau fahamlah kau? Dia mukaddimah ni tak ada soalan tu Nanti masuklah isi ni bincang kitab tu, ada soalan tak apalah. Saya tak apa kalau tanya terus waktu duduk mengajar, tak apa. Saya okey ya. Sebab ada tempat dia tengah-tengah duduk mengajar, dia tanyalah. Tak apalah. Bagus juga sebab kadang tu kalau dia duduk fikir nak tanya hujung lagi, dia terlupa nak tanya apa. Dia muskil tanya terus.
Muskil tanya terus. Lagi kalau nak taruh tak apa, lagi ya bagi ustaz habis baca lagi baru tanya. Lepas tu lah terlupa tadi nak tanya apa, tak tahu. Tak payah tanya. Senang. Jadi sebab tu kalau tak apa jelas kan, tang mana tak jelas saya baca tu, tengah-tengah tu boleh tanya terus lah. Nak boleh direct terus tak apa, insya-Allah. Wallahu alam, insya-Allah kita jumpa pula bulan hadapan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.